Yang kedua mungkin kita akan buka hadis. Hadis ini saya akan tuliskan di papan putih. Kalau ada yang lengkap atau ada yang pun yang tambahan selainnya lebih baiklah. Dan juga mungkin kita akan buka kalam sahabat, ataupun kita akan belajar sikit tentang bahasa Arab lah. Saya akan cuba perkenalkan juga. Jadi kat sini kadang kita risau, saya ni tak pernah belajar bahasa Arab kan. Kalau kita semua tak belajar bahasa Arab, dulu ustaz bawa bahasa Arab, ni nak ajar macam mana ni, kira-kira lah. Tapi sebenarnya bahasa Arab ni dekat dengan kita. Orang Melayu ni yang paling dekat dengan bahasa Arab. Lagi orang Islam, memanglah Islam, sebab nama Islam sendiri pun bahasa Arab. Orang beriman pun bahasa Arab, kerusi pun bahasa Arab kan, kita sebut. Dan kita baca doa Bismillah, sebenarnya kita dah lama berumang dalam, dah biasa dalam bahasa Arab. Dan banyak perkataan kita sendiri sebut sujud, rukuk semua dalam bahasa Arab itu sendiri. Dan yang mudahnya kerana bahasa Arab yang kita ambil ni semua kita ambil melalui Quran. Jadi insyaAllah saya akan sambung sedikit. Minggu depan saya baru bagi nota Kalau ada lagi nota, ada kat surau. Nota selebihnya kalau ada. Dan kalau tak ada tak apa, saya pakai, kita tengok pada apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Jadi insyaAllah hari ini kita nak belajar tentang tadabbur. Saya akan tadabbur Al-Fatihah. Bermula dengan Suratul Al-Fatihah, Suratul Fatihah. Sampai dalam surah Al-Fatihah ni Allah Nabi kan, dia telah wajibkan kita ni baca surah Al-Fatihah sebanyak berapa kali sehari? 17 kali. 17 kali dah wajib. Sebab tu dalam satu hadis Nabi disebut, ikut saya kan hadis ni, La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadis sahih daripada Nabi lah. Jadi la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maknanya tiada makna solat, tidak sah solat lah Jadi bukanlah makna solat. Jadi bila solat kita baca Fatihah itu bukan makna solat. Sebab itu dalam solat apa lagi yang kita selain solat jenazah baca tak? Baca. Jadi dengan makna solat, bila dia sebut solat, dia mesti wajib baca surah Fatihah. Sebab itu juga bila kita solat dengan imam kan, jadi makmum. Contohnya ada pendapat kata makmum tu ada yang tak perlu baca katanya. Ada yang pendapat kata kena baca lah juga. Lepas imam baca, dia baca lah. Sebab hadis ni Nabi kata tak sah solat kalau tak baca. Jadi dulu tu tak ada masalah. Sebab yang kata tak payah baca sebab dia berdalil dengan Quran pula. Dia kata fa iza quri'al Quran fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Sebab dia pegang dalil tu. Bila kamu dengar baca Quran, maka diam dan dengarlah. Dan supaya kamu dapat rahmat, cukuplah dengan imam baca. Sebenarnya kita dah dapat tasbih Al-Fatihah.
Tapi ada pendapat lain pula, dia kata kena baca sebab jadi itulah menyebabkan antaranya jadi gaduh-gaduh pasal itulah. Jadi benda tu tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi pepegang yang ni pun cukup. Kita rasa ni kita baca lah Fatihah. Baik. Jadi ini kata Nabi ya. Baik, dalam Quran Allah dah sebut tentang Fatihah ini. Baik, kita buka surah 15. Pertama kita nak bawa kita pergi belayar. Hari ni kita mula dengan surah 15. Surah 15 ni surah Al-Hijr. Surah nombor 15 surah Quran. Ayat ke-87. Muka surat 266. 266. Cuba surah ni surah 15. Ayat dia ayat 87. Apa nak jumpa beritahu lah. Kita lepas ayat tu ayat pula. Dah 266. Okay, lepas ni cuba kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, dan benar-benar pasti dan demi sesungguhnya ada dalam keterangan kami telah berikan kepada engkau sab'an minal masani. Sab'an ni 7 lah. 7 ayat yang dia berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Ini surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi sahabat dalam mentafsirkan menambah antaranya ni buat Ummul Kitab Suratul Fatihah. Jadi 7 ayat yang kita baca bila berulang-ulang kali bila solat. Wajib betul orang Islam ni. Mana dalam siapa dia Muslim, dia wajib solat dan dia wajib baca ayat ni 7 ayat ni berulang-ulang kali setiap hari dalam solat ni. Jadi itulah namanya Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan kemudian wal Quran Al-Azim, dan Al-Quran yang sangat agung sekali, sangat mulia. Baik. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan ringkasan kepada seluruh makna Quran. Surah Fatihah ni adalah ringkasan kepada seluruh makna Al-Quran. Kalau kita baca buku, dia ada sinopsis belakang. Kalau kita buat tesis ke apa ke tebal mana pun, dia ada ringkasan yang paling padat, maknanya menceritakan semua sekali. Orang baca itu pun dia dah cukup dah nampak sikit-sikit tentang apa yang ingin dinyatakan dalam tesisnya. Itulah contohnya. Itulah juga Allah mudahkan, ini cara Allah mudahkan Quran ini, iaitu dengan diberi pada orang Islam ni surah Fatihah. Iaitu ringkasan. Jadi saya nak kutip satu kata yang panjang, ada dalam nota yang diberi pada minggu lepas lah. Ini nota daripada seorang tabi'in Al-Jalil. Tabi'in ni dia murid sahabat besar lah, murid yang hebat, murid yang terkenal di ulama masa zaman dia, bila dia lah dia yang orang minta fatwa pada dia. Itu nama dia Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri. Jadi dia menyebutkan panjang
Inna Allaha awda'a ulumal kutubis sabiqati fil Quran. Dia kata sesungguhnya Allah ni telah berikan semua ilmu yang sebelum ini dalam Quran. Allah kumpulkan semua ilmu daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi manusia ni daripada zaman Nabi Adam, kita ni dah generasi yang keberapa. Jadi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sebanyak 104 buah kitab pernah diturunkan. Dan Al-Quran adalah kitab yang berapa? 104. Kalau kita kaji betul-betul tafsiran ni, itulah sebenarnya Allah ni, kitab yang pernah diwahyukan di muka bumi ni berapa buah? 104 buah kitab yang pernah diwahyukan di muka bumi ni. Dan kita tahu nama dia, awak sebut Al-Quran ayat berapa? 3 ya, yang selainnya. Dan lain kita Allah sebut suhuf Ibrahim dan sebagainya, tak ada nama. Tapi ada nama Taurat, Zabur, Injil. Dan yang terakhir Quran. Itu yang terdekat zaman dengan kita. Yang sebelum ni ada lagi. Begitulah. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri ini, sesungguhnya Allah ni telah turunkan semua ilmu yang ada di bumi tentang kitab ni dalam Quran. Jadi kemudian daripada Quran ni jadi ringkasan. Quran ini, sebab tu Quran ini menerangkan semua isi kepada pokok ajaran Islam yang sebelum-sebelum ni. Ajaran-ajaran yang dari wahyu, dari langit ni yang sebelum ni Quran ada. Jadi untungnya orang Islam ni semua sekali, dia hebat umat Nabi ni. Summa auda ulumal Qur'anu fil mufassal. Kemudian Allah turunkan ilmu yang ada dalam Quran ni pula, Allah kecilkan lagi dengan dalam surah-surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal yang mana? Jadi Al-Quran daripada kitab Sabiqun, kitab sebelum lah. Kemudian Allah balik dalam ilmu itu, Allah sebut Al-Mufassal. Al-Mufassal ni bila kita baca surah Al-Aqaf, surah 46 sampai surah 114. Ini nama dia surah Al-Mufassal. Surah yang dah mula, surah ni pendek-pendek. Surah yang cerita starting pokok akidah dan hukum-hukum. Surah sebelum ni ada banyak hukum tentang masyarakat kita lah. Jadi ni kecil lah. Dan summa auda uluman fil mufassal, uluman mufassal fi ni sebut Al-Fatihah. Ni dan terakhir. Jadi ringkasan semua ni diturun dah yang kita baca surah Fatihah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri ni yang penting lah. Faman alima tafsiraha, siapa yang tahu tentang surah Fatihah yang baca hari-hari ni sebenarnya, kana samalah seperti man alima tafsir jami'i kutubil munazzalah. Samalah sebenarnya dia tahu tentang apa sebenarnya Allah nak cerita, nak ajar kita, isi pokok kandungan semua dalam kitab yang pernah diturunkan sebelum ni. Untung tak kita hari ni. Dan surah Fatihah ni adalah satu surah yang orang Yahudi, Nasrani jealous, tak pernah turun kat dia, kecuali umat Muhammad dapat ni. Begitulah, sebab tu Allah sebut dalam Quran betapa Allah ni mudahkan kita dengan Quran. Tinggal lagi kita sajalah ambil perhatian atau tidak dengan apa yang Allah telah mudahkan selama ni dalam solat kita. Kita baca solat ni sejak, kalau kita kira setahun, berapa surah Fatihah lah kita baca? Berapa kali lah? Kalau kita dah umur 30 tahun macam saya ni, sejak saya balik lah belajar surah Fatihah tu, berapa ribu kali dah saya baca. Itu kita bayangkan. Punya lawanan kita tahu ni, penting ni surah ni, belajar lah. Tafsiran surah ni pun cukup lah. Tapi adakah kita pernah memahaminya? Pertama ni cukup kita faham tentang dia punya struktur bahasa ke, mudah dia belajar sikit tentang terjemahannya ke. Itulah permulaannya. Tapi kita tidak pernah memulakan itu masalah dia itu, tinggal dia. Jadi kerana apa? Sebab tu Allah sebut dalam surah 54. Okey, kita buka surah 54.
ayat 17 dulu. Surah Al-Qamar, Surah Al-Qamar ayat 17. Baca ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Allah sebut walaqad, tadi Allah sebut ayat ni apa? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kami telah, Allah telah berikan 7 ayat yang kamu ulang-ulang baca hari-hari, dan juga Quran seluruhannya yang sangat agung. Dan Allah kata Allah, dan juga aku benar-benar telah yassarnal Qur'ana lidzikr, sentiasa permudahkan Al-Quran ini sebagai apa? Jadi bila zikr ni dia ada banyak. Sebelum nak ingat kena apa? Sebut. Baca, boleh baca dulu. Dan boleh disebut. Dan boleh dihafal. Dan dia boleh ingat ni. 4 benda ni. Boleh baca, selalu sebut, hafal, ingat. Ni peringatan. Boleh baca, sebut, hafal dan ingatlah. Ini bahasa mudah lah, kalau bahasa Arab lain lah makna dia. Ada dia punya, tapi ini dia punya, dia sebut zikr itulah. Apa yang kita mudah nak baca, mudah nak sebut, mudah nak hafal, nak ingat. Dalam pada kita kata kita tak tahu Arab, tapi sudah pada kita hafal. Kita boleh sebut dengan lancar ya. Dan macam orang Arab dah baca kan. Itu satu mukjizat tu, nama dia. Itu mukjizat. Tapi adakah sekadar itu saja tahap dia dengan bila kita berhadapan dengan Allah ni, bila kita baca kalam Allah ni, sampai itu, sampai kita kata baca, sebut, hafal dan ingat. Maksudnya apa? Ni satu kali tu, tak ada tu. Ni dia tadabbur. Tadabbur ni asal untuk memahami lah, faham. Dan yang terakhir untuk amalkan. Ini benda yang kita kena faham. Bila sebut peringatan Allah ni, itulah tujuan dia. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, benar-benar pasti kami yassarna. Jadi dalam doa dia kata, apa dia doa dia? Kalau kita baca surah dalam juz Amma tu, surah apa tentang mudah ni? Ataupun kita sebut doa biasalah, Rabbi yassir wala tu'assir. Wahai Tuhan, mudahkanlah, janganlah kau sulitkan. Jadi yassir ni maknanya mudah. Bila sebut yassara dalam Arab ni, yassara, mungkin ni jangan takut bila saya ajar Arab sikit, ini dalam saraf sebenarnya, tapi sebenarnya kita boleh faham mudah. Tapi yang ini saya contoh saja, tak perlu kita nak belajar dari awal dan apa. Jadi kita nampak ni yassara, bila kita nampak kalimah syaddah tengah ni, dia ada makna taksir. Taksir ni maknanya taksir ni maknanya berulang-ulang, ulang dan banyak kali, berturut-turut, beransur-ansur, berulang-ulang.
Ada kalimah, ada sebab, ada syaddah, ada kalimah ni disebut, dia buat berulang-ulang kali. Taksir berulang-ulang. Qata'a, potong, cincang. Jadi begitulah yasara ni. Benar-benar kami ni sentiasa mudahkan Quran ni untuk kita semua. Allah ni sentiasa mudahkan hari-hari kita dengan Quran. Tapi kita tak nampak Quran ni mudah. Kita pun dengan alasan Quran ni susah. Jadi kita tinggalkan Quran ni. Sebab tu Allah kata fahal min muddakir. Cuma masalahnya fahal min muddakir. Siapa yang nak ambil tu belajar Quran? Dia belajar benda yang Quran ni contoh lah. Sebelum ni kita contoh kalau kita belajar ilmu sains. Kan? Kalau kita kata istilah Quran ni susah nak faham sebab bahasa Arab. Jadi cuba kita belajar ilmu sains pula. Lepas tu kita baca istilah H2O. Macam mana boleh faham H2O? Itu simbol dari mana datang? Tapi bila sebut H2O apa dia? Air. Boleh tahu? Sedangkan bangsa Muslim, kaum Muslim Quran. Kenapa dia tak ambil makna nak belajar H2O tu? Lebih dia belajar, dia fokus pada ini lebih daripada itu berkali-kali ganda, kerana inilah penjamin masa depan dia di akhirat. Bukan itu. Sebab tu Allah sebut dalam, jadi ini dia fahal ni mudakir, siapa yang nak betul-betul ambil Quran ni untuk belajar. Itu je. Itu dah dia punya trigger dia sekarang ni. Sebab apa? Cuba tengok surah 30 ayat 7. Allah sebut 30 ayat 7. Itu ayat 7. Apa ya? Surah tu? Ya, Ar-Rum. 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 Ayat 7. Surah nombor 7, surah Ar-Rum Saya tak ada surah nama surah ni. Ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ya'lamuna daripada perkataan alim ilmu tentang ilmu. Mereka tahu. Mereka ambil tahu. Mereka apa dia? Ambil tahu maknanya apa? Mereka belajar sampai jadi pakar tentang apa? Zahiran minal hayati dunya. Tentang hal-hal yang mereka nampak zahir ni. Dia rasa itu menjamin masa depan dia. Tapi sebenarnya masa depan kat mana? Dunia je lah, sekejap je. Sedangkan Allah sebut akhirat ni lah masa depan yang sebenar-benarnya. Maka wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan mereka ni terhadap akhirat ni, mereka adalah orang-orang yang lalai terhadapnya. Mereka lalai terhadap akhirat. Macam mana dia lalai? Macam mana dia lalai? Lupa. Okey, itu kita kira kalau kita lalai, layak tak Allah sebut kita lalai? Jadi kita baca surah Fatihah sehari berapa kali? 17 kali. 17 kali sehari. Kalau kita baca seminggu, kira 119 kali kita bilang surah Fatihah. Kalau kita baca sebulan,
kita dah baca 510 kali. Kalau setahun kita baca 6,205 kali. Surah Fatihah punyalah banyak kita baca. Tapi bagaimana keadaan kita dengan surah tu? Bagaimana kita dengan surah tu? Pertama sekali, macam mana kita terjemah surah Fatihah? Pernah kita ambil tahu tak? 17 kali benda ni ringkas je. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada dalam ni? Kita baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kat mana Allah suruh kita baca a'udzubillah? Kenapa kita baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdu. Di mana? Apa sebutan makna sebenarnya? Jadi benda-benda tu yang kita lalaikan selama ini. Sedangkan kita dah baca bunyi bukan ni. Tu bayangkan kalau ada murid di sekolah, dia dah diulang kan, cikgu tu akan letak dia sebagai murid yang macam mana kalau dia teruklah lagi kan. Tapi begitulah keadaan umat Islam hari ini. Contohnya, kenapa? Telah lalai daripada benda yang Allah sebut ni. Sebab tu Allah sebut dalam surah 54 ayat 17 ni. Okey, sekarang kita balik pada surah ni. Walaqad yassarna, kita perhatikan ayat ni. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzik fahal min muddakir. Kita buka ayat 22 dalam surah yang sama. Dalam ayat 22, surah Al-Qamar, surah yang sama tadi. ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tak jumpa ni. Sekejap Tak jumpa lah. Muka surat apa? Muka surat? Muka surat 530. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dia Allah ulang yang kali kedua. Ini taukid. Allah tegas dalam bentuk ayat. Penegasan dalam Quran ada banyak. Ada yang dalam bentuk kalimah inna sesungguhnya, kita berubah semangat tegas sesungguhnya. Dan juga dalam ayat ni Allah sebut wa laqad, tu penegasan. Laqad, la tu penegasan, qad pun penegasan. Dan dalam bentuk ayat Allah dah ulang kali kedua, penegasan yang kali kedua dalam Quran. Kami benar-benar sentiasa memudahkan Quran untuk kamu. Tapi siapa yang betul-betul nak ambil Quran ni sebagai pelajaran, sungguh-sungguh macam dia boleh belajar yang lain, dia boleh ambil masa 24 jam, dia boleh buat anak kecil sampai sekali dia boleh bayar mahal. Dengan Quran macam mana dia buat? Begitulah keadaan dia. Jadi kemudian Allah sebut lagi dalam surah yang sama, ayat 32 pula. Kemudian kali ketiga dalam tegaskan ni, surah 54 ayat 32. Sambung. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang tadi ya.
Tadi ayat 22 ni ayat 32. Di bawah sikit. Yang tadi juga. Bawah Ah, tu bawah tadi sikit. juga. Buat. Jadi 22 ni 32. Kemudian satu lagi ayat 40 ni lagi. Ayat yang ke 40. Biasanya kalau kita ulang ringkas tu berapa kali? Cukup 3. 3 tu dah cukup kuat dah. Ni bukan 3, 4 kali dah sebut. Dalam satu surah Allah yang sama 4 kali kalimah yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Orang tanya, siapa yang nak ambil dia sebagai pelajaran? Siapa yang nak belajar sungguh-sungguh untuk faham kitab Allah ini? Nah, ini tentang surah Fatihah. Jadi apa yang saya nak sebut ni tentang kepentingan surah umum kitab Al-Fatihah. Kenapa hadis ini disebut la solata liman lam yaqra bi kitab? Kenapa tak sebut la solata liman Al-Baqarah ke? Satu cukup. Kerana ini adalah ringkasan guna makna Quran yang mana Allah kumpulkan untuk mudah untuk umat akhir zaman yang kita ni. Kerana umat akhir zaman ni umat yang akan menghadapi cabaran yang cukup dahsyat. Dan Allah tahu juga, Nabi juga tahu sangat umat yang ini dia ni juga lemah, sangat lemah. Allah mudahkan kita lebih dari umat yang lain. Baik. Sebab itu dalam surah surah 8 surah Al-Anfal surah Al-Anfal surah 8 muka surat kita buka surah 7 ayat 179, muka surat 174. Ayat dia berada di atas sekali dalam muka surat tu surah Al-A'raf, muka surat 164. Ayat dia atas sekali dalam mushaf ni. Di atas sekali. Nampak? Ayat 179. Jadi ini ayat ini ceritakan siapa yang lalai tadi. Siapakah orang-orang yang lalai? Baik. Ya, kena jumpa, kena cari. Surah 7 ayat 179. Sekejap, Pak Imam. Jumpa dah. Ni, Pak Imam jumpa dah. Muka surat 174 surah Al-A'raf. Kalau saya terlanjur tak sempat beritahu ya, marah pun tak apa. Saya guru yang kena tunggu. Kadang tu tak apa. Saya nak biar semua dapat buka sama-sama, insyaAllah. Saya terima semuanya. Boleh? Ya, macam yang apa yang saya sebut-sebut ni. Jadi ingatlah, maknanya saya di sini pemudah cara kita ni. Bukan kita bawa benda yang baru yang memang tak ada. Tapi saya cuma bawa benda yang dah ada je. Yang dah ada, tapi cuma saya memudah cara. Itu saya tunjuk kat mana tempat dia. Kita tak tahu tempat je. Saya tunjuk tempat, semua dia boleh tahu. Sama je sebenarnya. Tak ada bezanya antara kita sebenarnya. Bezanya cuma saya tahu sebab saya dah belajar. Jadi saya tunjuk di mana tempat ayat-ayat yang kita kena tengok. Ni nama dia tadabbur. Kita perhatikan apa yang Allah sebut dalam Quran ni. Baik. Jadi kita sebut apa yang saya sebut ni ayat semua walafat juga. Jadi kita tengok di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Benar-benar pasti sama, walaqad juga. Tadi sebelum ni kita baca walaqad dah 2 surah. Jadi zara'na li jahannam, kami akan penuhkan jahannam itu ramai daripada kalangan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati, akal. Di sini hati ni juga maknanya dia akal, fikiran, kan? Tapi la yafqahuna biha, tapi mereka tak guna untuk mendalami, memikirkannya. Ya, yafqahu dia lebih daripada belajar lagi. Selepas belajar dan dia buat sesuatu, dia dapat experience, itu namanya faqih, yafqahu. Dia tak gunakan tu. Kemudian walahum a'yunun, dan mereka ada mata, la yubsiruna biha, mereka tak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah ni. Walahum azanun la yasma'una biha, dan mereka ada telinga tapi tak digunakan untuk dengar ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Di sini program pasal apa? Ayat-ayat Allah. Terutamanya paling tinggi, paling besar, Quran yang Nabi bawa kan. Jadi Allah umpamakan mereka ni, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk lagi dari itu. Jadi ini adalah Quran ni, dia sifat dia, jangan ambil Quran untuk hentam orang. Sebab Quran ni untuk siapa? Kita sendiri tu, untuk diri kita. Jadi bila Allah sebut ayat ni, kata apa? Adakah aku seperti ini? Tanya diri dia, adakah aku seperti ini? Yang mana kita hidup dunia ni untuk apa? Cari makan, untuk dunia lah semua tu. Tapi tak nampak nak balik akhirat, iaitu dengan memahami ayat Allah ni. Cerita Allah cerita dalam akhirat ni, cerita makna kehidupan yang sebenar-benarnya tentang akhirat. Ini adalah Al-Quran. Jadi mereka itu seperti binatang ternak, baru adal. Jadi ulaika humul ghafilun, mereka dah orang yang lalai. Kenapa? Ya'lamuna zahira, mereka sibuk dengan dunia ni, belajar sampai hebat tentang dunia ni, boleh buat macam-macam, sedangkan akhiratnya hancur, binasa. Baik. Sebab itu juga sedikitlah saya ambil lagi sikit sebab kita masih terhad ni. Isyak kita ambil surah yang terakhir, kita buka surah 62 ayat yang kelima. Surah 62 ayat kelima. Nombor 2 surah As-Saff Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah selepas surah As-Saff. Ke surat? Ke surat yang ke 553. Surah yang kedua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha. Kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qawmil ladzina kadzdzabu biayatillah. Bi'sa mathalul qawmil ladzina kadzdzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah buat satu perumpamaan terhadap
orang-orang yang sebelum kita lah, umat dulu, yang diberikan mereka ni Taurat. Sebelum kita ni tadi ada 104 buah kitab pernah diwahyukan pada para rasul, kan? Dan banyak umat lah yang kita tak kenal. Ada yang memang dah binasa, yang tak ada langsung generasinya. Dan ada yang Allah sengaja tinggalkan sebagai ujian buat kita, iaitu dua kelompok yang dapat kitab, iaitu Nasrani dan Yahudi dan Nasara. Yang mereka ni ada generasi sampai hari ni bersama dengan kita. Jadi kedua-dua ni adalah golongan yang Allah contohkan dalam Quran banyak. Mereka juga dapat kitab, mereka dapat rasul. Tapi apa mereka buat dengan kitab mereka? Sebab itulah mereka berada dalam keadaan dimurkai, dan mereka juga Allah kata sesat. Begitu juga. Jadi kenapa Allah tinggalkan? Untuk kita jadi contoh dan ibrah buat kita, jangan jadi seperti mereka. Sebab Allah umpamakan mereka ini seumpama golongan yang dulu Allah pernah beri mereka ni kitab Taurat. Kemudian mereka ni tak ambil, tak mengikut sungguh-sungguh tanggungjawab sebagai orang yang dapat kitab. Jadi kita juga dapat Al-Quran, tapi kita sebut IC kita nama Muslim. Al-Quran ni Allah amanahkan, orang Muslim ni Allah amanah dengan Al-Quran. Dia berpegang teguh dengan Quran. Tapi adakah kita pikul amanah ini dengan sebenar-benarnya, dengan kita bekerja berdasarkan apa yang Allah ajar dalam Quran, dengan kita ambil Quran ini sebagai panduan hidup kita yang sebenar-benarnya? Maka Allah umpamakan golongan terdahulu, mereka abaikan kitab mereka. Ada yang memindanya, dan ada yang tidak memahaminya. Jadi Allah kata kama talil himariyah milu asfara, mereka sama seperti kedai yang pikul kitab. Asfara ni kitab tebal. Dulu, zaman dulu ni nak bawa barang dia guna kedai. Jadi diletak apa? Belakang kedai tu kitab penuh. Tapi dia tak tahu satu abuk tentang kitab dia sendiri. Demikian. Jadi hal ini boleh menyebabkan umat kita jadi lemah, dan umat kita akan Allah hina, kerana kita telah meninggalkan apa yang Allah perintah dalam Quran. Kita telah ikut jejak mereka selangkah demi selangkah, sampai mereka ni masuk lubang biawak pun kita akan ikut. Mereka ajak kita ni supaya cintakan dunia ni, lalai dengan kitab, sama macam mereka dulu. Maka kita pun dah ikut sedikit demi sedikit, dengan kita tinggalkan benda-benda penting dalam kitab. Antaranya apa? Yang paling mustahak sekali, memahaminya. Dan pada hari ini kalau kita tengok pun ramai yang mungkin membacanya juga. Jadi sebagai kita macam di sini yang dah berumur ni, dan juga terutamanya saya lah sebenarnya, ini untuk saya lah, yang mana generasi muda ni, kita ni sepatutnya kita kena ubah lah. Sebab kita ni mungkin lah, kita jadi penyokong sekarang ni. Kita pendukung kepada gerakan ni untuk kita bina generasi muda supaya ubah keadaan tu. Dekat umur kita ni, apa tinggal kita? Mungkin kita nak belajar sekarang, keupayaan dah kurang. Apa yang kita boleh buat? Kita sokong untuk memartabatkan Quran ni di tengah masyarakat kita, supaya tak ada yang buta Quran. Macam dalam ayat ni, jadi Allah sebut bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Itulah seburuk-buruk pembuaan yang Allah sebut macam kedai tadi kepada kaum yang mendustakan ayat Allah. Mereka bawa, mereka sebut mereka ini, tapi mereka tidak abaikan kalam Allah. Mereka mengaku. Sebab itu dalam ayat surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin wa ma hum bil mu'minin. Sebagai manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya mereka bukan orang beriman. Kerana bukti mereka ni terhadap panduan ini mereka tak pedulikan. Jangan mereka berkata mereka ni orang yang beriman sebenar-benar. Jadi maka sebab tu kita tengok dalam surah, bila kesan berlaku ni, kita tengok dalam surah yang terakhir, surah 7 ayat 28. Jadi minggu depan insyaAllah kita akan sambung tentang satu ayat dari surah Fatihah. Kita akan masuk. Hari ini saya buat mukadimah tentang Fatihah, dan kita akan masuk satu persatu setiap ayat. Kita akan tahu setiap minggu lah surah Fatihah itu sendiri. InsyaAllah kita akan habis satu kuliah satu ayat. Baik. Yang terakhir kita tengok surah 7 ayat, surah 2 ayat 78. Surah 2 ayat yang Al-Baqarah ya, ayat 78, muka surat 12. 12.
rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب Baik, tentang asbab nuzul ayat ni turun pada cerita tentang bangsa yang tadi lah, yang abang yang kitab tadi, yang Allah pikulkan dari Taurat Yahudi. Dan sehingga sebahagian mereka ni ada yang Allah sebut ummi, iaitu apa? La ya'lamuna kitaba illa amani, tak tahu pun tentang kitab dia sendiri, kecuali dia hidup dalam keadaan amani ni, maknanya dengar penipu lara punya cerita. Dia tak tahu tentang kitab dia sendiri, dia dengar cerita penipu lara. Demikian. Begitu yang boleh berlaku pada umat kita hari ini, namanya Muslim, tapi tak tahu cerita tentang Quran ni. Dan Quran ni dia tak tahu pun. Dia cuma dengar-dengar cerita. Jadi dia beragama dalam apa? Wa inhum illa yazunnun. Dia agama dalam keadaan sangka-sangkaan. Demikianlah berlaku dia punya kerosakan tu. Ini pertama, kerosakan apa? Kerosakan ilmu. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan tentang pasal ayat 3